Assalamualaikum, bersama saya lagi dalam Bicara Inspirasi Riset Minda. Dunia dalaman saya menentukan dunia luaran saya. Apa khabar jemaah sekalian? Sihat? Syukur pada Allah. Hari ini insya-Allah kita akan bicarakan Riset Minda para isteri. Berapa orang para isteri di sini agaknya ya? Alhamdulillah. Setuju tak dengan saya? Bahawa kita ni kalau ada suami yang sudi memperisterikan kita, ada zuriat, ada iman, ada ekonomi, kita dah ada syurga sebenarnya. Betul? Tetapi banyak orang rasa dia tak ada syurga kan? Dia mencari syurga di luar sana. Tak sedar bahawa syurga di sini. So sebab itu kalau dunia dalaman, dunia luaran, kalau syurga di sini, kita dapat melihat syurga di luar sana. Kebanyakan manusia yang hidup daripada luar ke dalam itu yang tertekan. Mereka akan merasakan saya hanya bahagia kalau. Perkataan kalau tu kalau boleh saya nak sebut pada mungkin Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Buang perkataan kalau. Sebab kalau ni melemahkan orang. Satu lagi sepatutnya. Sepatutnya. Ini pun buang. Sebab benda tu dah berlaku duk sepatutnya lagi. Sebab itu kita ni ada pencuri ya. Pencuri kita apa? Penyesalan masa lepas dan kebimbangan masa depan. Sampai tak sempat nak bahagia sekarang. Cuba fikir-fikir, di mana masalah kita? Di mana? Minda. Kalau orang kita marah, suami kita marah, di mana suami kita? Depan tak ada. Di minda. So, cara kita proses. Suami kita, proses perangai dia, proses apa dia buat, tu menentukan dunia kita. So, kalau kita proses semua negatif lah. Kalau anak nakal, sebagai isteri anak nakal, dia kata apa? Anak saya nakal. Tapi kalau dia proses, anak saya sihat sebab tu dia nakal. Dah tenang. Kalau suami tak balik lambat, oh suami saya usaha nak membina ekonomi, tu dia balik lambat. Dah tenang. So, maknanya sebenarnya dunia dalaman ini modul atau formula yang setiap hari jadikan tabiat kita. Lepas solat kita zikir terus. Dunia dalaman saya menentukan dunia luaran saya. Kita pandang keliling kita. Tengok apa ada rumah kita. Itulah gambaran dunia dalaman kita. So, kalau suami kita tak elok, suami keladak, kita keladak. Okey? So, ada tak daripada kita rasa-rasa nak tanya soalan? Hati ada soalan nak tanya? Nak tanya. Biasanya kan Tia selalu dengar orang kata peranan isteri tu besar. Besar untuk membina suami, membina anak-anak dan keluarga. Boleh Mak terangkan peranan isteri itu macam mana sebenarnya? Terima kasih. Atiah dah isteri sekarang. So, Atiah dah tahu apa yang Mak lalui nak membesarkan Atiah macam ni. Ya? Okey macam ni. Kita fikir satu formula. Setiap kali kita ada anak, masa lahir kita tengok, kalau anak laki-laki, tengok, perhatikan dia dengan mata hati kita. Anak saya ni, saya nak didik jadi Abu Jahal ataupun Imam Syafi'i. Dahsyat kalau fikir macam tu, Masya Allah. Agak-agak Imam Syafi'i, mak dia tak suruh anak dia main video game yang ganas. Tak ada suruh anak dia pergi makan ayam goreng banyak sampai gemuk jadi macam ni. Sampai mementingkan makanan banyak sangat. Sampai nak suka saja. Sampai penuh hiburan saja. Tak. Dan kita ingat, orang yang hebat. Sebab tu kita wajib jadikan mencari ilmu, membaca kisah-kisah orang yang alim, orang-orang para sahabat, kisah sirah Rasulullah, menjadi satu kewajipan kita. Jadikan fokus sebagai isteri ni, tentukan kita sediakan library, perpustakaan di rumah, bahan bacaan, pilih TV mana channel yang kita pasang di rumah. Sebab itu percaya tak? Kalau kita tengok isteri, tahu suami. Sebab isteri dipilih oleh suami. Tengok suami, tahu isteri. Pasal isteri itu memilih suami dia. Dan tengok anak, cermin isteri dan suami itu, iaitu ibu bapa tu. So, kalau anak tu ke arah Abu Jahal, besar kemungkinan mak ayah Abu Jahal. Kalau anak tu ke arah Imam Syafi'i, besar kemungkinan mak ayah tu pun Imam Syafi'i. So, maknanya kalau kita ingat modul kita, kita bertanggungjawab atas apa yang berlaku pada kita. Dan anak kita ni,
terhasil, kata anak kita umur 20 tahun. Anak kita jadi macam tu sebab pilihan yang kita buat sejak 20 tahun yang lalu. Masa anak kita lahir, tadika mana nak hantar, sekolah mana nak hantar, universiti mana nak hantar, pakaian apa kita beli anak kita, masa kita bercuti bersama keluarga bawa anak ke mana, semua itu melambangkan cara pemikiran kita. Kita sebut hari ni semua pakai tudung lawa, pakai tudung plain pula hari ni, pakai tudung lawa, solat ready, tapi banyak orang pakai pakaian cantik, tapi tak ramai orang berfikiran yang cantik. Fikiran cantik telah menentukan Imam Syafi'i ataupun Abu Jahal. Betul? Lepas dia rasa seronok tak nak ubah diri. Nak tanya para isteri sekalian. Saya nak sebut lagi. Kalau formula ni betul tak para penonton sekalian? Para isteri kalau tak jaga aurat, tak jaga solat, tak jaga pergaulan dan tidak menghormati suami, jangan harap tidak ada masalah. Maknanya apa? Bila orang banyak masalah kena audit apa? Oh, Prof, saya ada masalah. Saya tak nak jawab soalan, tolong lihat 3 perkara. Aurat, settle tak? Solat, settle tak? Pergaulan, settle tak? Kalau solat jaga, aurat jaga, pergaulan pula tak jaga, masa pejabat mesra-mesra dengan orang lain, cakap telefon tu gedik-gedik, hello. Itu semua haram semua tu. Maknanya kita ni setiap saat kena jaga fikiran kita sebagai isteri ni, saya eksklusif untuk suami saya. Pasal dengan hanya akad, sekali aja segala yang haram untuk suami jadi halal. Tetapi kalau saya tak menjaga kehormatan saya dan setiap sekali saya membuka aurat, saya sebenarnya menghantar suami saya ke neraka. Para isteri yang tidak menutup aurat sedang menyeksa suami mereka. Jangan cakap sayang suami saya, sayang abang. Itu tak betul. Orang mungkin marah dengan saya tapi saya nak cakap. Kalau kita benar-benar sayang suami, kita sayang hingga ke akhirat syurga nanti. Kalau dengan sebab kita, suami kita jadi anak derhaka, sombong dengan mak mertua, kita menghantar suami ke neraka. Sebab itu, isteri-isteri yang tak celik mata dia, tak reset minda dia, akan sentiasa masalah lepas masalah. Sebab dia buat benda yang Allah tidak redha. Sebab itu, bila kita reset, tekan delete button, buang fail lama, maka kita akan mengubah cara hidup kita. Para isteri sekalian, jagalah setiap apa yang kita buat, jadikan kita seorang yang menjadi menteri perumahan di rumah. Kita menentukan ekonomi rumah tangga, jangan beli barang pelik-pelik. Para isteri yang beli barang branded itu untuk apa sebenarnya? Untuk suami tengok ke untuk orang tengok? Beg tangan kat rumah pakai ke? Beg tangan. Brush lawa-lawa ni untuk tengok suami. Gelang lawa-lawa untuk suami. Balik pengantin semua buka. Ya? Jadi sebelum kita teruskan, sama-sama refleksi diri para isteri, kita ni buat untuk betul suami tahu untuk tontonan orang lain. Untuk redha Allah ataupun penghargaan manusia. Sama-sama refleksi diri. Kita berjumpa sebentar lagi. Terima kasih bersama lagi dalam Bicara Inspirasi Reset Minda. Dunia dalaman saya menentukan dunia luaran saya. Saya nak memetik kata-kata daripada buku tulisan Ustaz Ahmad Fawaz Fadil. Salah satu chapter mengatakan, ikhlas itu ketenangan, riak itu kegelisahan. Masya Allah, saya rasa ini satu tagline kita mesti ingat untuk para isteri. Sebab banyak orang mengadu pada saya, Prof, saya penat buat kerja tak henti-henti, suami tak tolong. So, kalau orang yang tak ikhlas, dia akan rasa penat kan? Tetapi bila kita ikhlas, kita akan sangat tenang dan punya tenaga yang banyak. Bayangkan para isteri yang masak, kalau dia ikhlas, Masya Allah, dia masak tu baca Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tahu tak, Atiyah dan jemaah sekalian, yang kita rasa sedap tu, kenapa kalau rumah masak sedap, kalau kat kedai ataupun caterer yang tak ikhlas buat tak sedap? Bahan sama, sebab jangan pentingkan fizikal tu, tapi roh yang kita fikir, emosi kita tu menentukan apa molekul dalam makanan sampai kat lidah kita, kita ada reseptor untuk rasa, itu Allah menentukan sedap tak sedap makanan. Sebab itu ikhlas, peniaga yang ikhlas, caterer yang ikhlas, isteri yang ikhlas, ibu yang ikhlas, masak apa semua sedap. Betul tak? Ya? Sebab itu kita nak guna tagline juga, saya suka sebut pada pesakit saya, orang tenang sentiasa menang. Dan agaknya kalau orang yang ikhlas ke orang yang riak yang tenang?
Orang ikhlas. Kalau orang tenang, dia akan sentiasa relax dan amat menang dalam apa suasana. Ya, baik. Saya nak cakap tentang bagaimana seorang isteri dia selalu merasakan suami dia tidak menghormati dia dan cuba nak membetulkan suami dia. Dapat daripada Facebook, dia kata, Prof, macam mana nak betulkan suami saya? Dia ni tak suka solat, cakap menengking-nengking, marah pada anak. Agak-agak apa jawapan saya pada para semua isteri sekalian di luar sana, termasuk saya, anak saya? Jangan isteri cuba nak betulkan suami. Dan suami tentu setuju dengan saya bahawa tidak ada suami nak dengar cakap isteri dan nak mengaku dia dengar cakap isteri. Mungkin dia dengar lama kemudian, tapi dia sabitkan kawan dia kata. Sebab ego orang lelaki, dia rasa dia ketua, yelah dia Perdana Menteri kan, kita ni timbalan saja. So dia tak akan nak kata dia dengar apa kita cakap. So jangan nak betulkan orang. Ingat, dunia dalaman, dunia luaran. Suami cermin kita. Kalau suami tak elok, kita mungkin tak elok, kita rasa kita elok. Yang payahnya isteri bajet bagus. Tahu isteri bajet bagus macam mana? Dia semayang, Allah, macam khusyuk sangatlah tu. Kan? Tempat telekung lawa, tempat sujud baik, macam baik sangat. Luar solat aja menengking-nengking dengan suami. Kalau kita lembut, kurang kemungkinan suami menengking. Sebab manusia akan dapat apa dia buat. Dan ingat, kita ajar sebelum ni, ada, beri, dapat. So kalau suami kasar kita, tak tolong kita, kita fikir berapa kali isteri yang menghargai suami. Nak tanya para isteri sekalian, Zuriati, berapa kali puji suami satu hari katnya? Sekali saja, kan? Kita tak jadikan tabiat. Kita tak jadikan satu rukun dalam rumah tangga menghargai dan sebut kebaikan dan cakap, betul saya dapat suami macam abang. Saya rasa tak ada orang dapat suami macam abang. Tapi nak beritahu, wanita 30-an yang eksekutif tu, yang ada pangkat sikit tu, rasa bajet bagus kan? Pergi office tu macam mana? Ni minta maaf lah siapa yang terkena ya. Kalau saya pergi tu, pakai tudung pendek sikit. Pakai seluar ketat, baju kemeja pendek nampak shape, jalan gedik dengan bag branded Action. Wow, suka sangat kan? Alangkah ruginya wanita sekalian. Ingat saya kata, wanita yang tidak menutup aurat sedang menghantar suami ke neraka. Satu langkah wanita keluar, orang lain tengok, makin dekat suami ke neraka. Sebab itu wanita sekalian, banyak pesakit saya datang jumpa saya, memang cantik, pangkat besar, semua cantik. Tapi dia kata masalah dengan suami. Kalau tengok dari segi fizikal, macam mana suami tak suka? Pasal suami suka isteri baik ke isteri cantik? Tapi dia sibuk cantik. Kening cukur macam ni, make up macam ni, bag branded macam ni, tudung lawa. Tapi tudung macam tu lah kan, tudung biasa tu. Tapi bila saya tengok balik, maknanya bukan rupa paras kita, tapi hati nurani jiwa kita. Dunia dalaman, betulkan apa dunia dalaman kita? Fikiran, emosi positif. Fikiran yang merasakan, sistem kepercayaan merasakan syurga kita di bawah telapak kaki suami. Suami kita segala-galanya. Tetapi nak beritahu juga, jangan kita terperangkap pula ya, terlampau suami sampai tak berfikiran terbuka. Sampai tak ada kemerdekaan sendiri, sampai tidak boleh berdiri kaki sendiri, ikut sampai tak tahu bayar bil pun tak tahu, tak nak macam tu. Kita nak jiwa merdeka. Dan saya naklah para isteri boleh tak kita bina diri kita hidup seolah-olah kalau suami meninggalkan kita pun, dia cari orang lain ke, dia meninggal ke dunia ke, jadilah orang boleh hidup berdikari dengan sendiri. Jangan kata, oh tanpa suami saya tidak ada apa-apa. Ingat, dengan Allah kita ada segala-galanya. Baik, kita akan buat kuasa minda ya, supaya jemputkan Solha dan Zuriati untuk buat demonstrasi ini, di mana Solha akan jadi subjek, Zuriati akan lakukan test ya. Okey, cuba test kekuatan dulu. Kawan. Okey, itu baseline dia ya. Okey, sekarang boleh tukar yang ini, pegang dekat dada baju. Okey, test. Belum test. Okey. Test sekali lagi. Okey, sedia 1 2 3. Okey, test. Okey. Seterusnya tahu kat dada juga. Okey. Okey. Mana kuat? Okey, terima kasih. Okey, tempat duduk. So ini yang kuat tadi ya. Kita tengok pakaian apa yang menentukan tenaga kita.
Cuba tengok ni. Ini telekung. Telekung menguatkan. Okey, maknanya benda yang pakaian menutup aurat menguatkan kita. Tetapi kalau pakaian ni, tengok baju apa ya. Baju apa ni? Dah tengok macam mana? Macam mana baju ini, baju yang dipakai isteri menghantar suami ke neraka, melemahkan kita. So para wanita sekalian, bayangkan pakaian yang isteri pakai macam ni, hari-hari jadi pakaian kita untuk aurat, lemah fizikal, lemah iman, lemah sistem imun, lemah segala-galanya. Macam mana tak nak banyak penyakit? Penyakit hati lagi, penyakit fizikal lagi. Jadi di dunia penat, di akhirat tersiksa. Tapi pakaian menutup aurat, ya, kalau pakai tudung macam ni, yang sentiasa sempurna, sentiasa solat, kita nak pakai pakaian yang tenang di dunia, bahagia di akhirat. Sama-sama kita berjumpa sebentar lagi, sama-sama kita refleksi diri. Terima kasih bersama lagi dalam Bicara Inspirasi Riset Minda. Dunia dalaman saya menentukan dunia luaran saya. Saya rasa kita dah banyak belajar macam mana nak riset minda isteri, ya. Tapi nak kongsi kisah inspirasi. Ini pengalaman peribadi. Ada 2 orang pekerja tu, dua-dua para isteri, ya. Seorang ni muka selalu masam, mulut laser. Kalau kerja tu mengeluh je kat pejabat. Dah selalu kena ambil EL pasal apa? Anak sakit, anak sakit, anak sakit. Seorang lagi tak pernah ambil EL sampai bos dia tak tahu pun dia ada anak. Tapi muka dia, kalau kerja, okey, boleh. Dan dia pejabat sangat tidak berkira dengan kerja. Maknanya kita ni nak beritahu para isteri, kalau kita bekerja, kita kat pejabat baik, maknanya kita tak boleh pura-pura, ya. Kalau kita kat pejabat baik kat rumah pun mesti baik. Jadi aura sangat positif. Bila aura positif, anak-anak pun positif. Sebab ibu sangat mempengaruhi anak-anak. Ya, sebab itu kita kalau boleh kat rumah ke di mana-mana, 2 perkara tak boleh sebut. Saya tak larat, saya tak sihat. Pernah tak jumpa orang? Jumpa sikit, I tak rehat hari ni. Sesemualah hari ni. Ini orang-orang yang tak bersyukur. Kita sesama satu saja, organ hidung sikit saja. Tapi 100 trilion sel ni sihat. Buah pinggang sihat, paru-paru sihat. Kenapa nak sebut yang tak baik? Sebab dunia dalaman tidak baik, maka dunia luaran pun tak baik. Dan satu lagi, saya tak larat. Yang sebut tak larat tu kenapa kau tak larat? Dah terbaring dah kan? Sebab itu 2 benda ni kita tak sebut, 50% tenaga dah naik. Ya? Dan satu lagi saya nak bacalah ni. Banyak luahan daripada Facebook. Macam-macam isteri tanya soalan. Bukan isteri tanya ni, suami tanya, komplain pasal isteri. Tapi suami yang bertanya ni pun ingatlah, ya, suami tu cermin awak, ya. So, isteri ni, suami kata apa? Prof, isteri saya ni, dia seorang bos di pejabat, eksekutif. Entah-entah macam yang saya sebut pertama tadi. Dia layan saya macam saya ni staff dia. Ambil barang, sana. Make sure. Allah ya Tuhanku, para isteri sekalian, tolonglah jangan terbawa-bawa. Besar sangat ke kerja kita tu. Pencen tak ada apa-apa pun. Kita bos besar mana pun, balik rumah tak ada apa-apa. Betul tak? Kalau saya buat pembedahan pesakit kan, operate mata orang, semua sama. Tak ada mata pelik pun, mata eksekutif macam mana, mata tak ada pun sama aja. Dan kalau kita lihat darah, ambil darah orang, semua warna sama. Jangan terpesona dengan pangkat kita. Pangkat ni benda luar sementara saja. Masuk kubur Tuhan tak tanya pun. Ya? So bagi para isteri, tolong, sifat yang suami suka apa dia? Lemah lembut, merendah diri dengan suami. Nama suami. Satu benda tak hormat. Bayangkan orang pejabat panggil nama dia, kita pun panggil nama dia. Mana istimewa kita? Para isteri sekalian, boleh tak gedik-gedik dengan suami? Ni dengan orang lain gedik-gedik. Kan? So bila kita tak manja-manja dengan suami, bila orang lain manja marah pula. Betul tak? Itu masalah isteri sekarang. Masa belum dapat tu kemai lagi baik. Dah jadi suami buat dek saja. Ya? Dan satu lagi keluhan suami ialah, Prof, isteri saya ni, dia agak susah nak nutup aurat. Daripada belum kahwin, dah 10 tahun tak mau tutup aurat. Ya? Jadi, para suami sekalian, macam inilah, para suami, pilihlah tanah yang kita nak letak benih.
Kalau daripada awal, aurat kalau zaman 60-an tak tutup aurat, faham. Sekarang dah orang tak tutup aurat ni orang yang pelik. Kebanyakan tutup aurat. Yang tak nak tutup aurat ni kenapa? Betapa sombongnya dengan Allah. Macam inilah. Bukan semua orang tutup aurat tak jaga solat. Tetapi selalunya kalau orang tak tutup aurat, orang tanya, semayang ke tidak? Solat ke tidak? Ya, sebab itu para suami mencegah lebih baik daripada merawat. Bagi menjawab soalan suami ni macam inilah. Cakap pada isteri dengan baik-baik, sayang, bayangkan besok abang meninggal. Agak-agak abang ni ditanam dalam taman syurga ke kawah neraka. Pada para isteri yang tak tutup aurat, tiba-tiba suami meninggal hari ini. Agak-agak apa soalan Tuhan tanya pada suami kita? Tapi kadang kesian bila suami meninggal menangisnya. Dalam hati saya menangis air mata buaya. Masa hidup tak nak taat, kasar, dah meninggal baru nak cium kaki buat apa? Dan setiap kali kita tidak menjaga aurat pergaulan kita menjadi tanggungjawab suami, masa dia terima akad tu, kita menghantar suami ke kawah neraka. Tangisilah suami dan diri sendiri. Kenapa diri hati ini degil? Kenapa aku tak nak ikut kata Allah? Kenapa aku sangat fikir apa orang kata? Kenapa saya nak berpakaian macam kawan-kawan saya? Masya Allah para isteri sekalian. Saya melihat masyarakat kita. Kalau kita betulkan generasi kita hanya dengan membetulkan para isteri yang mendukung menghayun buayan. Betul lah kata-kata tangan menghayun buayan akan menggoncang dunia. Sebab kalau kita didik wanita, negara, dunia terpelihara. Wanita solehah itu nilainya lebih daripada dunia dan seluruh isinya. Jadikanlah wanita solehah tujuan hidup kita para isteri sekalian. Tidak ada apa bernilai. Nak cakap pada wanita tak nutup aurat. Kalau kita keluar bar rambut lawa tu, tiba-tiba orang kata, woi lawanya rambut you, nak ambil RM50. Boleh tahan juga. Ini 1 sen pun tak dapat. Tanya para lelaki, kalau wanita tutup aurat nak kacau tak? Tak kacau. Jadi bila kita nampak orang yang tak tutup aurat, dia ada masalah, kena macam ni, tak boleh salahkan orang tu. Sebab dunia akan melayan kita macam mana kita mengajar dunia melayan kita. Dan dunia luaran, orang layan kita bergantung pada sini. Dan jangan kata saya tak tutup aurat tapi hati baik. Tidak. Sebab cawan yang ada teh, saya ketuang akan keluar teh. Tetapi kalau orang yang kata hati saja baik tapi saya tak solat, saya tak solat, yang penting saya baik dengan orang, hilang. Silap konsep. Ya? Saya rasa kita agak tegas dalam hal ini. Minta maaf kalau siapa-siapa jemaah dan para penutur kecil hati. Ingat, apa-apa yang kita cakap, apa yang perlu dengar, bukan apa kita nak dengar. Saya sudahi dengan meminta ampun pada semua orang. InsyaAllah sama-sama kita refleksi diri, mendapat inspirasi dan melakukan transformasi diri menjadi wanita solehah dan jadikan mendapat kasih sayang Allah dan bukan penghargaan manusia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak ucapkan juga terima kasih kepada para jemaah sekalian yang sudi meluangkan masa dan memberikan perhatian pada apa yang saya cakapkan ini. Dan buku ini saya rasa sangat bagus, Wanita Muslimah Alternatif Terkini. Kita nak tekankan wanita untuk menjadi wanita muslimah. Jadikanlah dia tujuan hidup kita. Kalau kita tidak niat untuk menjadi wanita solehah, alangkah sia-sianya hidup kita. Apa kita dapat? Apa ada pada manusia? Satu bulu mata pun tak boleh buat. Ya? Nak kelipan mata pun manusia tak boleh buat. Dan jadi doktor mata dah lama ni saya perhatikan, banyak-banyak wanita yang taat pada suaminya, yang saya buat pembedahan dia sangat mudah. Okey, semua nak tak buku ni?